Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya, Atira Minuddin. Lebih banyak dos vaksin bakal tiba menjelang Julai. Juga, kanak-kanak 5 tahun parah dilanggar kereta. Bekalan vaksin COVID-19 negara bakal menyaksikan lonjakan ketara apabila Malaysia dijadualkan menerima kira-kira 8 juta dos vaksin Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac pada bulan depan dan Julai. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin, kerajaan menambah pembelian vaksin Pfizer sebanyak 12.8 juta dos, menjadikan jumlah dos vaksin Pfizer yang ditempah Malaysia meningkat kepada 44.8 juta yang mencukupi untuk 70% jumlah penduduk Malaysia. Beliau yakin penambahan bekalan itu bakal mempercepatkan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dan melonjakkan kapasiti pembelian vaksin kepada 150,000 dos sehari bermula bulan depan. Bagi vaksin Sinovac, rundingan terkini di antara kerajaan dengan Sinovac dan Pharmaniaga memutuskan Malaysia akan menerima semua baki daripada 12 juta dos yang ditempah pada Jun dan Julai. Mengulas mengenai bekalan vaksin AstraZeneca, Khairi memaklumkan Malaysia dijangka menerima 1.02 juta dos pada Jun dan Julai. Dalam pada itu, kerajaan memutuskan untuk kembali memasukkan vaksin AstraZeneca dalam senarai vaksin arus perdana program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Menurut Menteri Penyelaras PICK, Khairi Jamaluddin, masyarakat kini sudah tidak lagi meragui vaksin AstraZeneca dan ia diterima baik dalam kalangan rakyat di negara ini. Tambah beliau, pihaknya sedang melihat kemudahan untuk memilih jenis vaksin COVID-19 dikehendaki yang mungkin diberikan kepada orang ramai melalui MySejahtera yang akan dikemas kini dalam tempoh terdekat. Dalam pada itu, kaedah pemberian vaksin AstraZeneca tidak lagi diteruskan secara sukarela, sebaliknya ditetapkan melalui aplikasi MySejahtera dalam tempoh akan datang. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 JKJAV serta Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF akan membincangkan cadangan mengenakan kompaun dan penalti terhadap individu tidak menghadiri janji temu di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, bagaimanapun, langkah mengenakan penalti terbabit dan mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19 dilihat hanya boleh diambil selepas pendekatan sukarela atau usaha pendaftaran menerusi pelbagai saluran termasuk MySejahtera dan secara bersemuka dilaksanakan sepenuhnya. Ketika ini, katanya, maklumat perlu disampaikan kepada masyarakat bahawa vaksin itu diberikan secara percuma melalui pelaksanaan berfasa. Terdahulu, pakar kesihatan komuniti Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih serta Presiden Persatuan Pengguna Subang dan Shah Alam, Datuk Dr. Jacob George, mencadangkan supaya individu yang tidak menghadiri janji temu suntikan vaksin tanpa alasan munasabah dikenakan penalti atau kompaun. Jacob berkata, tindakan golongan itu secara langsung mengganggu kelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan sekaligus menyebabkan negara lewat mencapai sasaran imuniti kelompok. Dr. Sharifah Izzat pula mengesyorkan penalti bermula dari RM200 dikenakan bagi setiap kali gagal menghadiri janji temu di PPV. Berdasarkan maklumat dilaporkan sebelum ini, bilangan individu tidak menghadiri janji temu di PPV membabitkan beberapa negeri telah mencecah jumlah berpuluh ribu. Selepas Hospital Sungai Buloh, kini tiba giliran Hospital Selayang pula terpaksa menyediakan kontena khas bagi menempatkan jenazah pesakit COVID-19.
Menerusi ciapan Twitter rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, satu kontena khas disediakan unit perubatan forensik Hospital Selayang. Kontena tersebut dikatakan boleh menempatkan 20 jenazah atau mayat tambahan memandangkan peti mayat di hospital sentiasa penuh. Dalam pada itu, jumlah kematian COVID-19 semakin bertambah terutama di Lembah Kelang dengan rekod tertinggi untuk jangkitan harian COVID-19 iaitu sebanyak 7,857 kes. Setakat 27 Mei, negara mencatatkan pertambahan 59 kes kematian sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kematian COVID-19 sebanyak 2,491 kes. Bermula hari ini, hanya 50 jemaah dibenarkan menunaikan solat Jumaat di wilayah persekutuan bagi masjid dan surau Jumaat berkapasiti 1,000 jemaah ke atas. Manakala 20 jemaah bagi yang berkapasiti 1,000 ke bawah sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata, untuk solat fardu di masjid, surau Jumaat dan surau, bilangan jemaah dibenarkan tidak melebihi 12 orang terdiri daripada pegawai masjid dan ahli jawatan kuasa AJK sahaja. Bagaimanapun, bagi solat Jumaat dan solat fardu di Surau Jumaat Projek Perumahan Rakyat PPR dan Perumahan Awam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL, bilangan jemaah dibenarkan hanya 12 orang terdiri Imam, Bilal, Noja dan AJK. Di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pula, solat Jumaat perlu digantikan dengan solat Zuhur, manakala bagi solat fardu dibenarkan dengan bilangan jemaah 3 orang sahaja iaitu Imam, Bilal dan Noja atau AJK. Selain itu, pengurusan jenazah membabitkan bukan pesakit COVID-19 perlu dilaksanakan di rumah atau premis persendirian dengan had maksimum jurumandi dan petugas ramai 5 orang. Perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya beroperasi hari ini hanya dengan satu landasan memandangkan kerja-kerja pembaikan dan pemasangan antara stesen KLCC sehingga Kampung Baru masih belum selesai. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wika Siong, hasil pemeriksaan fizikal oleh pegawai bahagian penguatkuasaan rel dan bahagian perancangan rel Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD pada 1.19 pagi sehingga 4.30 pagi tadi mendapati laluan kecemasan di sebelah kanan di lim rel 1447 tidak stabil akibat kesan pelanggaran iaitu patah di bahagian tapak dan perlu tindakan pembaikan segera. Sementara itu, pasukan pemeriksaan APAD juga mengarahkan penggantian kabel pengesan haba yang rosak bermula di segmen terowong 126 sehingga segmen terowong 96 sepanjang 28.5 meter. Ia bagi memastikan sistem pengesanan kebakaran di dalam terowong berfungsi dengan baik. Selain 3 rel klip tidak dipasang pada bahagian rel, bagaimanapun Rapid Rail telah memasangnya serta-merta. Tambahnya, pemerhatian terhadap pengujian rollover train yang bermula pada jam 3 pagi tadi mendapati simulasi pergerakan train berada dalam keadaan baik. Bekas Pengerusi Bukan Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung kes salah guna kuasa. Tajuddin yang baru sahaja ditamatkan perkhidmatan sebagai pengerusi bukan eksekutif prasarana 2 hari lalu, kini berdepan dengan kes salah guna kuasa. Siasatan itu dipercayai dibuat selepas mendapati Tajuddin menggunakan kedudukannya melantik menantunya memegang jawatan dalam prasarana. Kita kembali selepas ini. Menang pilihan raya. Hai, saya Saiful Nizam Ismail. Sudahkah anda mendaftar program vaksinasi melalui aplikasi My Sejahtera? Jika belum, jom saya tunjukkan. Mudah je. Pastikan aplikasi My Sejahtera anda telah dikemas kini. Selepas dikemas kini dan sekiranya anda menggunakan aplikasi untuk check-in di mana-mana, jangan lupa klik tutup untuk ke menu utama. Klik vaksinasi COVID-19 untuk pendaftaran baru. Klik pada maklumat yang tertera nama anda di bahagian paling atas aplikasi ini.
Pastikan butiran peribadi anda betul. Nama anda perlulah sama seperti dalam kad pengenalan. Jika betul, klik sahkan. Jika terdapat kesilapan, klik edit untuk kemaskini. Klik OK untuk langkah berikutnya. Jawab setiap soalan yang diberikan dan kemudian klik hantar. Klik OK dan pendaftaran anda kini telah berjaya. Maklumat mengenai temujanji vaksinasi akan dimaklumkan melalui push notification. Anda perlu menunggu kelulusan sebagai penerima vaksin berdasarkan fasa kelayakan. Jom bersama kita hentikan wabak COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Bertemu kembali. Malang tidak berbau apabila seorang kanak-kanak berusia 5 tahun cedera parah akibat dilanggar sebuah kenderaan utility sukan SUV di Kampung Delik kira-kira jam 5.45 petang semalam. Apa ni? Menurut Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Syamsul Amar Ramli, mangsa Nur Kasih Dalisha Kamarul Azwan dilanggar SUV jenis Pro 2 kembara yang dipandu seorang wanita berumur 21 tahun dalam perjalanannya pulang selepas bekerja dari arah Kampung Delek ke Sungai Udang. Mangsa yang beradu di bahu jalan secara tiba-tiba melintas secara melulu menyebabkan pemandu terbabit tidak sempat mengelak lalu melanggar mangsa dari jarak yang dekat walaupun sudah menekan brek kecemasan. Mangsa yang tidak sedarkan diri dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR sebelum mendapati mangsa mengalami pendarahan pada limpa serta kecederaan usus. Mangsa dibawa ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk rawatan pakar. Pemandu wanita yang bekerja sebagai kerani itu sudah membuat laporan polis berhubung nahas berkenaan dan mendapati terdapat kesan kemek di beberapa bahagian keretanya. Siasatan diteruskan mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Lagi kejadian kemalangan. Kali ini seorang wanita maut dan kedua orang tuanya cedera parah apabila kenderaan utility sukan SUV dinaiki mereka terhumban ke bawah jambatan di Lebuh Utara Selatan Plus arah utara dekat Tapas semalam. Kejadian berlaku sekitar jam 2 petang. Mangsa VK Yuva Barati 24 yang duduk di bahagian penumpang belakang SUV jenis Proton X70 meninggal dunia ketika dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Bapa mangsa yang memandu SUV terbabit, Vivi Kunalan 59 tahun, cedera di bahagian dada, manakala ibunya M. Nirmala Devi 56 yang duduk di bahagian penumpang hadapan pula parah dan dihantar ke Hospital Tapah untuk menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Tapas, Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, hasil siasatan awal mendapati kemalangan berlaku ketika 3 beranak itu dikatakan dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Kedah. SUV itu dipercayai hilang kawalan dan melanggar besi pengadang kiri jalan sebelum terhumban ke bawah jambatan. Kemalangan itu turut menyebabkan SUV terbabit rosak keseluruhan. Tindakan menyerang seorang warga emas dan anggota polis menggunakan parang menyebabkan seorang lelaki maut ditembak kerana dipercayai berada di bawah pengaruh dadah. Menurut Timbalan Ketua Polis Kedah, Datuk Muhammad Rozi Syari, pihaknya menerima panggilan daripada orang awam jam 11 pagi mengatakan seorang lelaki bersenjatakan parang mengamuk di kawasan perumahan di Ulu Mahang. 2 anggota polis dikerahkan ke lokasi kejadian sebelum mendapati seorang warga emas cedera pada bahagian jari dan dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Anggota polis cuba mengawal keadaan dengan memujuk lelaki menyerah diri, namun suspek bertindak melarikan diri dari kediaman tersebut ke sebuah bangsal yang terletak kira-kira 1 kilometer. Tembakan dilepaskan apabila suspek menyerang pihak polis pada jarak 3 meter dan 2 das tembakan dilepaskan menyebabkan salah satunya terkena rusuk kiri suspek sebelum disahkan meninggal dunia. Hasil pemeriksaan pihak polis menemui dadah serta peralatan menghisapnya di dalam bangsal tersebut. Turut dirampas parang serta kain yang digunakan untuk membalut senjata. 8 ahli kumpulan Abu Sayyaf yang ditahan 8 Mei lalu oleh polis bersama pasukan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom dalam operasi khas diserahkan kepada pasukan keselamatan Filipina pagi tadi.
Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali, penyerahan itu dilakukan di perairan sempadan Malaysia Filipina oleh Jabatan Imigresen Malaysia menggunakan kuasa mengikut Seksyen 32-1 Akta Imigresen. Tambah beliau, seorang daripada mereka merupakan sub-leader yang dikehendaki pasukan keselamatan Filipina. Hasil siasatan juga mendapati seorang daripada mereka mengaku terbabit dalam beberapa siri penculikan di perairan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Bimbang Sabah menjadi destinasi persembunyian dan menyampaikan dakwah kepada penduduk tempatan serta rakan segenap. Bimbang Sabah menjadi destinasi persembunyian dan menyampaikan dakwah kepada penduduk tempatan serta rakan senegara. Pasukan keselamatan bakal meningkat kawalan keselamatan bagi mengesan saki-baki ahli pengganas Abu Sayyaf yang berbakyah dengan militan Daesh. Singapura memutuskan untuk tidak menghantar rombongan jemaah menunaikan haji di Arab Saudi tahun ini memandangkan pandemik COVID-19 global masih berterusan. Menurut Majlis Agama Islam Singapura MUIS, keadaan pandemik di seluruh dunia tetap menunjukkan peningkatan dan menjadi perhatian utama dengan penyebaran varian baharu virus dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun banyak negara telah memulakan vaksinasi mereka, kadar vaksinasi di banyak negara masih rendah pada saat ini. Pihak MUIS yakin sepenuhnya dengan pengurusan pandemik Arab Saudi dan langkah-langkah yang sesuai akan dilaksanakan sekiranya Haji 2021 diteruskan. Namun Singapura mempunyai pertimbangan sendiri untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan jemaah Singapura. MUIS juga akan mengatur semula giliran bagi jemaah yang terjejas ke tahun haji berikutnya. Seorang ulama di Indonesia, Rizik Syihab, dijatuhkan hukuman penjara 8 bulan di atas kesalahan menyampaikan syarahan dan mengadakan perhimpunan yang membabitkan puluhan ribu peserta, sekaligus melanggar sekatan penularan COVID-19 di negara itu. Khamis lalu, Mahkamah Daerah Jakarta Timur mengenakan hukuman penjara terhadap Rizik kerana menggesa penyokongnya menghadiri ceramah meraikan sambutan Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW dan perkahwinan anak perempuannya. Kesemua majlis berkenaan menyebabkan perhimpunan beramai-ramai di Indonesia yang ketika ini dilanda gelombang penularan jangkitan COVID-19. Hakim Suparman Yompa berkata, defendant didapati bersalah terhadap pertuduhan melanggar protokol kesihatan. Pada masa yang sama, 5 lagi anggota Pergerakan Pertahanan Islam FPI juga dikenakan hukuman penjara 8 bulan kerana menganjurkan perhimpunan. Sementara itu, kira-kira 2,300 petugas keselamatan dikerahkan di sekitar perkarangan mahkamah bagi mengawal penyokong Rizik yang membanjiri premis terbabit. Kriminalisasi rumah sakit. Anda yang mempidanai. Presiden Syria Bashar al-Assad terus menguasai tampuk pemerintahan negara untuk penggal keempat setelah menang pilihan raya kemarin. Assad bersama slogan kempen Harapan Melalui Kerja menonjolkan diri sebagai satu-satunya calon untuk fasa pembinaan semula negara. Kemenangannya pada pilihan raya sudah pasti memberi tamparan kepada penentang beliau di dalam dan di luar Syria. Speaker Parlimen Syria mengumumkan Assad berjaya meraih 95% undian walaupun negara barat mendakwa pilihan raya itu adalah tidak adil mahupun bebas. Dalam kebanyakan portret di Damsyik, Assad dilihat tidak memakai pakaian tentera. Sebaliknya, beliau digayakan dengan sut perniagaan yang kemas dan bertali leher. Ketika berada di barisan hadapan, Assad sering dilihat tenang tetapi tegas apabila berbicara. Ketika Syria dicengkam krisis peperangan, Assad tetap percaya akan menumpaskan pemberontakan antara pengganas untuk menggulingkan beliau dengan bantuan negara barat dan Teluk Arab. Mungkin tiada Olimpik Tokyo tahun ini. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita.
Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov.UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizzuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizzuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Wan Hafiz untuk mengikuti keadaan cuaca semasa pada ketika ini yang kita bawakan secara langsung daripada Sirius TV. Baik, berdasarkan paparan carta angin, pada ketika ini kita menerima pengaruh angin daripada arah baratan memasuki ke rantau negara kita dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan latitude yang lebih tinggi ini, angin bertiup yang agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam. Dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter seperti apa yang dipaparkan melalui model ombak ini. Di kawasan perairan Phuket, ombak boleh mencapai 4.5 meter dan ianya adalah amat berbahaya terutamanya kepada para nelayan dan juga penggiat sukan perairan. Dan berdasarkan model ombak ini di bahagian kawasan perairan negeri Sabah dan Sarawak, alhamdulillah dalam keadaan baik. Dan berdasarkan situasi yang berlaku tadi, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang setelah bergelora kategori pertama dan juga kedua. Kategori kedua melibatkan kawasan perairan Phuket dan kategori pertama melibatkan kawasan perairan Selat Melaka Utara, Samui, Kondor dan juga Reef North. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 29 Mei. Baik, kita akan beralih ke paparan imej satelit bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada hari ini. Buat masa kini, alhamdulillah bagi ke semua negeri dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku kecuali di daerah-daerah pesisir pantai di negeri Selangor, di negeri Sarawak maafkan saya. Dan menjelang ke petang nanti, hujan berserta rebut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, melibatkan negeri Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan menjelang ke malam nanti. InsyaAllah bagi negeri-negeri lain, tiada hujan akan berlaku sepanjang malam ini. Dan bagi anda, kita akan mengikuti ramalan cuaca pada malam ini. Dan sekian daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam hormat. Liga Malaysia, dua pemain muda Sabah FC, Arius Dius Jais dan Evan Wensley bakal sertai Kelantan United FC, KUFC
Ia bagi memperkuat jentera pasukan itu dalam mengharungi saingan yang masih berbaki untuk musim ini. Menurut pengarah eksekutif Kelantan United FC Sdn Bhd, Anas Karimi Ahmad Tani, kedua-dua pemain itu bermain di posisi pertahanan kiri dan sayap diserap secara pinjaman selama 6 bulan. Tambahnya, dengan kehadiran pemain muda yang berusia 23 tahun itu akan membolehkan barisan jurulatih mempunyai banyak pilihan pemain pada baki perlawanan Liga Perdana. Kini skuad kendalian jurulatih dari Jepun, Akira Higashima, berada di kedudukan kelima selepas 11 perlawanan dengan mengumpul 16 mata hasil 5 kemenangan, 1 seri dan 5 kekalahan. Sementara itu, hasrat Syahril Fikri beraksi di pentas Piala Malaysia dan AFF Suzuki terkubur. Ia selepas penyerang Selangor FC itu mengalami kecederaan di pergelangan kaki awal bulan lalu dan perlu menjalani proses pemulihan sehingga tahun depan. Syahril yang berdepan kecederaan dalaman dijangka mengambil masa 4 hingga 5 bulan untuk pulih. Pun begitu, penjaring terbanyak tempatan Liga Super 2020 ini mendapat saranan untuk hanya boleh kembali berlatih bermula tahun depan. Pemain berusia 27 tahun ini hanya sempat menjaringkan 1 gol bersama Selangor FC ketika menentang Sri Pahang FC pada Mac lalu dan diketepikan untuk berada dalam skuad ketika aksi ke-13 Liga Super menentang Terengganu FC susulan kecederaan dialami. Serta berharap akan bangkit untuk saingan musim depan seperti tahun 2020 di mana beliau berjaya meledak 10 gol ketika bersama pasukan Perak. Kini Selangor FC berada di tangga kelima Liga Super dengan 19 mata selepas mengharungi 13 perlawanan setakat ini. Olimpik Tokyo 2021, lebih 400,000 orang menandatangani penghutang suara untuk membatalkan Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo. Ia berikutan pandemik COVID-19 yang semakin tinggi. Penghutang suara itu dilancarkan pada 5 Mei oleh peguam dan ahli politik terkenal Kenji Utsunomiya. Ia ditujukan kepada Presiden Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa Thomas Bach, Presiden Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa Andrew Parsons, Perdana Menteri Jepun Yoshihide Suga, Menteri Hal Ehwal Olimpik Tamayo Marukawa, Presiden Jawatankuasa Penganjur Olimpik dan Paralimpik Tokyo Seiko Hashimoto dan Gubernur Tokyo Yuriko Koki. Menurut undian itu, organisasi yang berkaitan kini secara paksa mendorong agar Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo diteruskan. Sementara Tokyo dan wilayah lain serta semua negara di seluruh dunia sedang berusaha untuk membendung penyebaran virus berkenaan. Kini sebahagian besar wilayah Jepun yang menjadi tuan rumah Olimpik termasuk Tokyo berada dalam keadaan darurat kerana lonjakan jangkitan COVID-19. Final Liga Juara-Juara, Manchester City dan Chelsea turunkan 2 pemain baharu, Ruben Dias dan Thiago, bagi memperkuat benteng pasukan masing-masing dan kedua-duanya akan bertembung dalam saingan yang bakal berlangsung pagi nanti dekat Stadium Porto. City memulakan kempen Liga Perdana Inggeris EPL dengan kekalahan 5-2 di tangan Leicester City dan terus menandatangani Dias pada rekod perpindahan kelab dengan bayaran RM364.17 juta. Kehadiran Dias menyaksikan City hanya dibolosi 4 kali dalam 12 perlawanan Liga Juara-Juara musim ini. Juga dalam saingan EPL, City melonjak drastik dari pertengahan kedudukan Liga ke tangga teratas dengan 15 kemenangan berturut-turut dan 10 perlawanan tanpa bolos dari Disember hingga Mac. Dias muncul pemain pertahanan pertama dalam tempoh 32 tahun memenangi anugerah pemain terbaik Persatuan Penulis Bola Sepak. Manakala Silva 36 berada di penghujung kariernya, tetapi pengalaman dan hubungannya dengan pengendali Chelsea Thomas Tuchel menjadikannya amat berharga untuk kejayaan pasukan itu tahun ini. Silva menyertai Chelsea untuk tempoh setahun tetapi kembali bergandingan dengan Tuchel pada Januari selepas pengendali dari Jerman itu menggantikan Frank Lampard. Sekian dulu serius utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.